pendakap gigi yang tiruan, yang palsu-palsu tu, ataupun panggil fake braces. Gigi dah goyang, gusi dah bengkak, ada gigi yang perlu dicabut. Daripada niat asal untuk cantik, dia jadi terus tak ada gigi. Aduh. Kalau dululah kan, tak ramai yang sanggup ataupun berani nak buat pendakap gigi atau lebih dikenali sebagai braces. Tapi kan, pada masa kini atau sekarang ni, berbeza pula. Sebab apa? Situasi dia seolah-olah macam dah wujud satu trend. Tak cukup dengan tu, yang jadi persoalan besar bagi Ju sebab wujudnya salah satu dipanggil penyedia perkhidmatan pendakap gigi yang tiruan, yang palsu-palsu tu, ataupun panggil fake braces. Menjadi ke kalau pakai tu tak bahaya ke? Inilah yang sebenarnya yang kita nak kupaskan dalam siri DNA kali ni, berkenaan dengan topik bahana fake braces ataupun ianya bukan fashion ataupun trend. Assalamualaikum semua, saya Juliana Ramli dan dalam siri DNA kali ini Sinar Plus dengan kerjasama Karangcraft Medicare membawakan Dr. Siti Syazwani Fikri, seorang doktor gigi dari Avicenna Dental Care bersama dengan kita. Hello doktor. Hello. Apa khabar doktor? Hai. Alhamdulillah sihat. Soalan yang pertama kita berkaitan dengan fake braces kita ni macam biasalah. Orang memang selalunya suka pakai ni sebab trend sekarang kita tengok kan. Tetapi sebenarnya, apakah ciri-ciri yang diperlukan bagi seseorang tu untuk pakai braces? Daripada segi umur pula doktor? Ataupun siapa-siapa je boleh pakai? Okay, untuk braces sebenarnya dia assessment boleh dibuat daripada sejak ada gigi kekal. Okay. Selalunya dalam umur 8 hingga 14 tahun, tapi tak semestinya umur 8 tahun tu dah kena pakai. So bila assessment tu kita akan tengok sama ada perlu pakai braces ataupun pakai appliance yang untuk membetulkan susunan gigi. Itu kalau dari segi umur. Dari segi had umur untuk pakai braces, tiada kiranya satu rule yang betul-betul kita kena follow mengatakan umur ni dah tak boleh pakai. Okay, kita akan tengok dia punya keadaan gigi, keadaan tulang, keadaan gusi. Itu untuk orang yang dah lebih dewasa. Tapi daripada segi klinikal, susunan gigi, yang nak pakai braces boleh kalau macam gigi tu ada spacing ataupun gigi tu berlapis ataupun kalau tengok daripada side profile, daripada tepi, okay, rahang bawah dia sama ada terlalu ke depan atau terlalu ke belakang. Kadang-kadang susunan gigi dah cantik tapi susunan rahang tu tak cantik. So ini biasanya kita akan tengok melalui x-ray dan juga study model lah sama ada perlu atau tak. Tapi daripada konteks had umur, daripada berapa tua kepada ataupun berapa muda kepada berapa tua, tiada hard and fast rule untuk mengatakan tak boleh pakai braces ataupun boleh pakai braces. Cumanya kalau yang lebih muda, biasanya kita akan refer kepada pakar lah. Oh, okey, faham. So itulah dia kalau katakan yang jarang-jarang, yang dia bukan sempit. Kalau sempit tu kena pakai juga ke braces, doktor? Perlu. Sebabnya kalau mengikutkan kajian, dalam more than 75% daripada orang Asia khususnya, memang kita punya saiz rahang lebih kecil daripada total saiz gigi. Jadi kebanyakan orang, especially gigi bawah dia akan berlapis. Kalau gigi atas okey, gigi bawah akan berlapis. Itu adalah satu feature orang Asia di mana rahang kita agak kecil berbanding dengan total gigi kita yang ada lah. Adakah dia disebabkan genetik ke ataupun tak doktor? Kalau ikutkan lah. Dia bukan, makna kata dia bukanlah genetik semata-mata. Kita bila gigi kekal, especially bila dia nak keluar, gigi kekal yang depan untuk keluar dia ada keluar start pada umur 6 hingga 8 tahun. Okay. Tapi especially bila gigi taring nak keluar umur 9 hingga 11 tahun, okay, masa tu dia akan menolak gigi lain jadi flaring, jadi spacing. Okay.
Itu ada satu fenomena, nama dia broadband fenomena, ataupun stage tu untuk orang ramai, untuk orang awam kita akan panggil ugly duckling stage. Jadi selalunya sebab tu ada lingkungan umur kita akan bagilah, kalau macam kita akan tunggu gigi taring tu keluar dulu, bagi susunan tu tengok betul-betul. Bila gigi taring tu dah keluar, masa tu baru kita tahu susunan gigi depan tu macam mana sebenarnya untuk patient tu lah. Oh, okey. Tapi kan doktor, tak silap saya lah. Kalau kita nak buat braces ni kan doktor, kos dia tu bukannya murah. Boleh beli sebiji motor. 5-6 ribu, 7-8 ribu. So selalunya, apakah minimum dan maksimum yang akan doktor charge ataupun ia ada ikut tahap teruknya gigi tu atau macam mana? Okay, kalau daripada segi average dekat Lembah Kelang ni, selalunya harga dia akan bagi harga total 4,500 hingga 5,500. Okay, ini contoh, ini yang saya nampak average lah. Ada juga yang bagi 4,000, ada juga lebih daripada 5,500. Tapi sekarang trend tu sudah berubah kepada pembayaran secara installment. Makna kata deposit kita bagi rendah dan bulan-bulan boleh bayar. Salah satu punca kita buat macam ni adalah untuk nak menarik orang ramai pergi ke klinik yang betul-betul lah, yang klinik yang doktor yang bertanggungjawab untuk buat braces. Tapi bulan-bulan selalunya dia akan bagilah selalunya yang dekat Klang Valley dalam 150 hingga 250. Ada yang boleh sampai 7,000, tapi kita ada different kinds of braces. Ada yang biasa punya konvensional memang harga macam tu lah. Satu lagi yang self lighting, yang tu agak mahal sikit. Tapi yang tu dia punya pergerakan gigi mungkin agak cepat dan lagi bersih sebab dia tak pakai getah. Dia hanya pakai besi dan tutup. Dia macam gate, dia tutup. Yang tu agak mahal sikit tapi tetap ada installment plan lah. Tapi kan doktor, apakah, macam mana pula dengan rawatan susulan doktor? Rawatan susulan dia biasanya, kalau ini yang saya bercakap daripada segi konteks braces biasa ya. Rawatan susulan setiap bulan kena datang lah, sebab kalau tak datang nanti kita takut treatment tu akan jadi lambat ataupun treatment tu akan perjalanan treatment tu akan menjadi lain daripada apa yang kita plan. Tapi bayaran tetap sama, 150 hingga ke 250 bergantung pada klinik tersebut lah. Sebab braces ni bila once you pakai, you dah exert pressure, you dah start gerakkan gigi you. Kalau you tak pergi rawatan susulan secara berkala, takut nanti gigi tu bergerak bukan ikut apa yang kita dah plan. Jadi treatment tu mungkin akan, dia punya efek tu akan merosakkan treatment lah, mengganggu perjalanan treatment. Okay doktor, tapi ini saya tak tahu lah ini fakta ataupun tidak. Tapi kebanyakan saya tengok kawan-kawan saya yang pakai braces ni, kalau dia dah makan, dia kata okay, pada permulaan dia kena makan adalah benda-benda yang soft. Diet soft. Okay, kemudian lepas berapa lama tu dah memang tak ada isu lah sebab dah boleh makan macam biasa. Is it true doktor? Betul, selalunya dalam masa seminggu pertama je untuk rasa tak selesa. Dia bukan sakit, dia more to pressure dan tak selesa. Sebab tu bila orang cakap pakai braces boleh kurus, itu cuma psychological war. Sebab you tak boleh makan seminggu saja. Lepas tu you dah boleh makan macam biasa. Cuma kita akan bagi nama dia advice untuk tak makan benda yang keras macam ketam, tulang ayam, sebab kita tak nak bracket tu, besi tu tertanggal lah. Okay. Tapi macam mana pula diorang nak membersihkan gigi tu? Dia ada gosok gigi yang special ke atau normal je? Alright. Okay, ini nama dia bros gigi ortho. Okay, tengah-tengah dia kalau nampak, tengah-tengah dia ada macam indented dia ke bawah. Dia bukan semua sama rata. Okay, jadi ini adalah tempat untuk lalu dekat bracket tu. So, maksudnya bila kita berus, okay, yang atas ni akan kena gigi, yang bawah ni akan kena besi braces tu. Jadi kebersihan tu akan lebih terjaga lah. Satu-satu ialah bros gigi, satu lagi kena pakai floss. Satu lagi kena pakai ubat kumur mulut yang special untuk braces. Okay, satu lagi. Ini saya baca tau doktor. Saya buat research, saya baca. Dia kata, awak yang pakai braces ni kalau senyum nampak comel doktor. Betul ke? Saya pun macam betul.
Tak tahu nak kata, sebabnya kalau semata-mata untuk fashion, saya memang tak sarankan lah. Sebabnya bila kita pakai braces, you terus, the moment you letak you punya besi dekat gigi tu, gigi you akan bergerak, okay? You pakai braces tahun, 2 tahun, 3 tahun, okay, it's fine. You datang apa semua, okay, it's fine. Gigi dah cantik apa semua, mungkin you rasa gigi okay, tapi mungkin ada juga correction yang perlu dilakukan, okay, daripada segi dental. Mungkin ada pergerakan gigi yang saya rasa macam okay, ni boleh gerak untuk cantikkan lagi on top of gigi yang sudah ada cantik lah. Tapi saya rasa ramai orang tak tahu ialah penjagaan selepas pakai braces tu adalah lifelong maintenance. Maknanya kata kena lagi disiplin daripada masa pakai braces. Sebab gigi ni once dia bergerak, dia akan ada tendensi untuk kembali kepada position asal dia lah. Jadi lepas pakai braces pun memang kena pakai retainer. Jadi benda tu adalah lebih memerlukan disiplin daripada masa pakai braces. Dan doktor, disebabkan populariti fake braces ni dah banyak dah kita dengar. Dah banyak akhbar pun dah laporkan berkenaan ni. Tapi sebelum kita pergi jauh doktor, doktor boleh terangkan apa maksudnya fake braces ni, dan betul ke dia dipakaikan ataupun dipasangkan oleh pengamal perubatan yang tak ada sijil, yang tidak bertauliah. So betul ke doktor macam ni? Ada ke doktor? Dia braces yang dipasang oleh doktor pengamal pergigian yang bertauliah tidak akan dipanggil fake braces. Jadi makna kata di sini braces yang dipasang bukan dengan doktor gigi ataupun oleh pengamal pergigian adalah fake braces. Even untuk kami untuk buka klinik, untuk panggil doktor datang, bekerja, kami memerlukan mereka untuk mempunyai sijil pengamalan tahunan yang perlu diperbaharui. Untuk memperbaharui lesen ni, kita ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Malaysian Dental Council. Jadi even kalau doktor tu pernah dilapor ataupun direkod tidak beretika, tidak boleh, lesen itu tidak boleh di-renew, ataupun ada sebab-sebab lesen itu tidak boleh di-renew, jadi kita memang tak boleh ambil. Ada juga, memang betul ada yang pasang dekat hotel tu memang banyak. Sebab kebanyakan mereka belajar daripada YouTube. YouTube ni adalah YouTube ni saya tak salahkan doktor-doktor yang mengajar melalui YouTube, sebab kadang-kadang kami pun refer case yang ada dekat YouTube, tapi kami adalah pengamal pergigian yang bertauliah, yang berlesen. Mana kata kami sudah ada ilmu tu, kami cuma refer untuk case referral, across the world. Kita tengok sekarang ni, ini memang betul-betul terjadi. Saya pun pernah go to dekat media sosial di mana ada orang yang boleh beli braces ni ataupun fake braces ni, dan dikatakan kos dia lagi murah. Jadi boleh ke kalau contoh saya beli online, saya pakai sendiri? Tak boleh. Sebabnya barang-barang braces ni sebenarnya kalau tengok dekat Shopee pun ada. Saya tak salahkan Shopee sebagai media ataupun platform menjual barang, tapi barang-barang ni kiranya dia punya accessibility tu lebih mudah berbanding dulu. Jadi selalunya orang yang tengok kelas dekat YouTube apa semua, dia akan beli barang ikut Shopee ke ataupun ikut mana-mana online platform, memang mudah lah. Tapi apa yang merisaukan ialah kita tak tahu tahap kebersihan dan macam mana barang-barang dihasilkan. Macam contoh, untuk kami beli barang daripada supplier tu sendiri perlu ada lesen daripada MDA, Malaysia Device Authority, dan mereka perlu ada lesen daripada TKM dan sebagainya, lesen daripada badan-badan yang bertanggungjawab. Untuk kami beli, kami perlu provide lesen mengendalikan klinik kepada supplier tu. Jadi untuk kami beli barang-barang tu adalah kami yakin supplier itu adalah supplier yang berlesen dan barang-barang tu adalah barang-barang yang selamat untuk patient lah. Oh betul, itulah dia kadang-kadang kita nak tengok ni, kita tak tahu sumber dia datang daripada mana, diiktiraf ke tak. Alright doktor, biasanya untuk pemakaian braces yang original pula, yang sahih, yang betul, adakah betul dia mengambil masa sehingga 1, 2, 3 tahun sebelum kita boleh tanggalkan dia dan boleh digantikan dengan retainer? Kalau fake braces ni macam mana? Kena, kalau contohlah orang tu nak pakai lama-lama sebab trend, okey ke tidak?
Okay, kalau ikutkan yang bukan fake braces, original braces, memang secara purata dalam 2 tahun. Melainkan macam contoh-contoh kes-kes terpencil, macam saya gigi lambat bergerak, dia akan lama sikit lah. Okay. Tapi selalunya dia bergantung kepada gigi sebab kita gerakkan gigi secara berkala ataupun kita tapi kalau fake braces ni, bila orang yang pasang fake dia sendiri pun tak ada ilmu mana nak gerak dulu. Dia tahu dia letak besi tu, dia letak getah. Dan yang paling merisaukan ialah bila dia letak getah, dia ada 2 jenis getah. Okay. Yang ni nama dia O-ring, ring biasa. Ring ni dia lekatkan wire kepada besi braces. Okay. Satu lagi, getah ni ini yang warna-warna untuk ni. menarik gigi. Ini semua ada warna, kita ada banyak warna. Getah ni adalah untuk menarik gigi. Selalunya yang saya nampak, okay, terus letak getah ni yang bahaya. Sebab bila dia tarik gigi, kalau okay, reversible, kalau patient datang tepat pada waktunya, belum lagi rosak yang terlalu teruk, tak ada masalah. Kita boleh try nak rectify. Tapi pernah terjadi satu kes di mana bila patient datang, gigi dah bergoyang, gusi dah bengkak. Bila kita buka braces tu, ada gigi yang perlu dicabut. Daripada niat asal untuk cantik, dia jadi terus tak ada gigi. Aduh. Itu adalah salah satu efek yang saya rasa tak ramai orang aware bila pakai fake braces ni lah, sebab semata-mata nak cantik tapi end up kena cabut gigi. Tapi kalau misal kata anda yang tengah menonton ni ada pakai fake braces, masih belum terlambat untuk pergi ke klinik pergigian yang berlesen untuk buka dan betulkan. Kalau nak pakai braces, pergi ke klinik yang biasa. Biasanya akan ada klinik sekarang dah memang akan ada beberapa installment plan yang boleh sesuai dengan bajet anda lah. Okey, doktor, saya tengok dekat sini ada saya buat bacaan sikit ataupun daripada, ada juga saya tengok daripada laporan akhbar di mana fake braces ni ada juga terkandung satu kimia yang berbahagia iaitu plumbum. Saya selalu dengar plumbum ni dekat dalam skincare dan sebagainya, ni ada juga kat dalam fake braces ni juga. Dan apa implikasi dia, doktor, di sebalik pemakaian braces kita ni ataupun fake braces ni daripada segi kesihatan? Boleh ke dia mudaratkan kita semacam bengkak? Macam doktor dah kata tadi, memang ada bengkak, struktur gigi tu boleh lari atau terhakis. Tadi doktor dah bagi tahu dia dah memang boleh jatuh, tapi dia terhakis doktor. Dia macam ni, macam saya cakap tadi, bila kita tak tahu mana punca dia beli barang, mana kilang mana ke apa ke, kita tak tahu apa yang ada dalam bracket besi tu. Bila klinik gigi yang beli, kita beli daripada supplier yang dilesen, maksudnya barang tu adalah yang selamat lah sebab sudah mendapat kelulusan. Tapi saya ada juga baca report mengatakan besi tu ada plumbum dan boleh mendatangkan kesan. Tapi generally speaking, kalau pakai fake braces ni, selalunya dia akan buat di rumah, di hotel ataupun kedai yang dia buat sendiri. Okay, tapi selalunya apa yang menjadi concern utama kami ialah kebersihan barang-barang yang dipakai. Sebab setiap selepas kami attend satu patient, kami akan cuci, kami akan sterilisekan. Okay, untuk miliki mesin sterilizer tu, kami perlu mendapatkan lesen. Okay, dan kami perlu perbaharui lesen tu setiap tahun lah. Okay, tapi bila mereka yang memasang fake braces ni, saya tak rasa mereka ada, I believe they don't bersihkan sebagaimana kami bersihkan. Yang merisaukan ialah apabila peralatan yang mereka guna tu telah digunakan kepada penyakit yang mempunyai penyakit berjangkit seperti HIV, hepatitis C. Okay, benda-benda macam tu bila barang tidak dibersihkan secara betul, dia masih ada possibility ataupun kebarangkalian untuk stay dekat instrumen-instrumen tu. So bila ada possibility tu, kadang-kadang bila dia guna next station ke apa ke, bila tak bersihkan betul-betul, adalah
ini untuk diinfect kepada next patient. Okey doktor, bila kita tengok kat sini, boleh tak jadi tahap bahaya tu sampai boleh meragut nyawa? Kalau contoh kita pakai fake braces, ada tak doktor pernah mengalami situasi ni ke yang doktor boleh kongsikan? So far tak adalah, yang personal ni tak ada, tapi macam saya cakap tadi, bila ada risiko jangkitan HIV apa semua, dia adalah perkara yang memudaratkan kesihatan. Tu satu lagi, bila ada jangkitan dekat gigi, dekat gusi, bila jangkitan tu terlalu besar, dia mungkin boleh bengkak ke sampai ke leher dan buat sesak nafas. Nama condition tu ialah Ludwig's angina. Dia adalah salah satu punca yang menyebabkan sesak nafas dan kalau tidak bernasib baik mungkin akan menyebabkan perkara yang lebih teruk lah. Jadi itu salah satu risiko kalau pakai fake braces, bila gigi kita dah rosak, bila gusi kita dah infected tapi kita tidak pergi untuk mendapatkan rawatan yang sewajarnya, mungkin itu yang terjadi lah. Okey doktor, kalau tengok kat sini lah, doktor kata tadi ada bengkak, ada situasi mungkin jangkitan dan sebagainya. Ada tak peluang untuk diorang repair balik kerosakan tu? Macam saya cakap tadi, dia tiada yang terlalu lama untuk anda menemukan bantuan daripada klinik gigi yang berdekatan. Kalau misal kata kerosakan tu masih boleh dikawal, boleh revert balik kerosakan. Yes, betul, dikawal. Kita akan buat yang sepatutnya lah. First kali kita akan buka braces tu sebab saya tak tahu barang apa dia pakai dan saya tak nak bila saya tak buka braces tu, gigi tu masih akan terus bergerak. Satu lagi, untuk kita bersih gigi dan apa semua, misal kata masalah tu terlalu ekstensif, kita akan refer kepada pakar lah. Kami akan minta pendapat pakar ataupun kami akan refer terus kepada pakar. Doktor boleh tak doktor kongsikan pengalaman kalau contoh ada pesakit yang pernah pakai fake braces datang kat klinik? So macam mana doktor handle dengan situasi macam Dia yang penting kadang-kadang saya rasa bila patient datang, dia pakai fake braces, dia sebab dia tahu dia buat benda salah. Tapi kadang-kadang ada je patient yang tak, ada 2-3 yang tak rasa benda tu salah sebab dia tak ada awareness. Jadi bila dia datang, apa yang pertama sekali kita buat ialah kita akan discuss dan kita akan cari punca kenapa dia pakai apa semua. Tapi saya rasa perkara yang paling penting, saya sendiri kena mewujudkan keyakinan dalam diri patient bahawa saya adalah saya punya role adalah untuk membantu patient tu kembalikan dia punya gigi dan cantikkan dia punya gigi lah. On top of that, bila ada je yang, tapi so far yang kami dapat tak adalah yang terlalu teruk, masih boleh dibaiki. Mungkin doktor boleh tambahkan sikit nasihat doktor kepada mereka, remaja-remaja biasalah kan, suka ikut trend-trend, kasi Afi nampak fake braces tu yang ada warna-warni di situ. So boleh tak doktor berikan sedikit nasihat, tambah sikit daripada situ supaya mereka ni tidak terlampau terpedaya dengan fashion ataupun trend-trend terkini. Sebab apa, bila kita bincangkan tadi, sepanjang kita bincangkan tadi, kebanyakannya adalah lebih kepada memakan diri sendiri. So apa nasihat doktor? Nasihat saya kalau betul, dia macam ni, nasihat saya yang paling utama, setiap 6 bulan sekali pergi berjumpa doktor gigi. Even daripada kecil, seawal gigi pertama tumbuh ataupun seawal usia 1 tahun dah boleh bawa anak pergi jumpa doktor gigi. Satu untuk check, satu lagi untuk doktor gigi kena pasti apa permasalahan yang penyelesaian yang sebaik ini untuk patient tersebut. Dan satu lagi, perlu ingat, macam saya cakap awal tadi, braces ni bukan untuk cantik semata-mata. Apa yang patient tak perasan ialah the lifelong maintenance after braces, yang itu yang akan menyebabkan, yang itu yang lebih penting. Sebab selepas pakai braces, selepas buka, kena pakai retainer. Retainer tu kalau boleh pakai selama mana yang boleh, masa tidur kena pakai. So retainer tu pun kadang-kadang ada jenis retainer yang setiap 2-3 tahun kena tukar. Jadi benda tu yang kena fikir jauh lah. Daripada segi fashion, dia kejap je fashion ni. Tapi kalau nak jugalah,
pergi je jumpa doktor gigi dan cakap je. Bagi tahu siang-siang. Bagi tahu awal-awal doktor saya pakai untuk nak cantik. Nanti doktor akan bagi tahu sama ada mungkin boleh ataupun tak boleh. Kalau sikit-sikit nipis kadang-kadang kami okey. Tapi kalau gigi tu dah memang terlalu cantik, biasanya kita akan advise benda lain. Kalau semata-mata nak pakai, okey gigi saya kuning-kuning, ada bercapuk apa semua, nak pakai braces, nak tutup bagi macam bila senyum nampak cantik. Ada banyak lagi treatment lain untuk mencantikkan senyuman anda. Macam veneer, whitening, benda-benda macam tu lah. Itu kena pergi jumpa tu, kena jumpa doktor tu. Kena nak buat pemutihan Pemutihan bukan setakat dekat kulit doktor ya, gigi pun sama walaupun betul. Kita buat pakai mask tapi bila buka orang nampak juga kan. Okey, itulah ya doktor nasihat-nasihat yang doktor nak berikan kepada mereka di luar sana. Dan kepada anda semua dah dengar dah, pemakaian braces ni bukanlah sesuatu perkara yang boleh dibuat main-main kan. Ada bukan buat main-main macam tak ada apa je. Saya pun takut sendiri nak pakai. Dan sebelum kita nak mengakhiri DNA kita pada kali ini, kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja kita, penaja DNA iaitu Karangcraft Medicare. Gitu. Okey doktor. Biasalah sekarang doktor dah boleh merentas negeri. Dah boleh berjalan sana, berjalan sini. Tapi tak bolehlah kita nak lupakan pemakaian face mask kita. Sebab ini adalah sesuatu yang wajib untuk kita pakai. Macam saya semalam kan, saya keluar pun saya pakai tau face mask daripada Karangcraft ni. Siap pack lagi. Warna pun cantik. Semua tengok aje. Sebab kebanyakan susah nak dapat warna macam yang kita dapat sekarang ni. Jadi boleh tak doktor, boleh buka satu kotak doktor, dekat belakang doktor saya nampak tu ada 3 kotak doktor yang warna pink tu yang baru doktor. Saya ada 2. Saya memang semua cawangan klinik kami memang pakai brand Karangcraft Medicare. Sebab kami adalah satu organisasi yang sangat mementingkan kebersihan. Kita cantik-cantik dan bersih-bersih. Jadi kalau pergi klinik kita orang, mana-mana brand pun memang cantik dan bersih. Bukan korang akan masuk dan tak rasa macam dekat klinik, rasa macam dekat rumah. Sebab kita orang memang suka cantik-cantik dan bersih-bersih. Jadi kalau macam saya buat patient, saya akan pakai yang ni. Sebab yang ni lebih, keselamatan dia lebih terjamin lah. 5 ply ni kan. Betul. Ya. Satu lagi doktor, saya suka doktor, saya nak tambah sikit doktor. Dia ada plastik. Dia didatangi dengan setiap plastik. Betul. So bila kita nak bawa masuk dalam handbag, okey, kalau yang lelaki ambil warna hitam ya. Kalau nak pakai yang macam ni pun boleh. Diorang kata tak apa, warna apa pun sekarang semua boleh pakai. Boleh ambil sekali warna tu pun boleh. Okey, so senang kita nak letakkan dalam kita punya bag kita kan, bag wanita ni banyak bag. Boleh letak dalam bag. Okey doktor, macam mana nak cara nak pakai tu doktor? Boleh doktor sharekan dengan penonton? Kita orang pakai PPE jadi lebih senang lah. Tapi yang ni ada yang hijab punya, jadi senang pakai macam tu. Okay, macam tu je. Dan boleh bernafas senang. Tapi ini I guna masa I treat patient. Sebab kalau I tak treat patient, yang ni adalah favourite I. Betul. Betul. Sebab yang ni sejak I tak ada jerawat. Yes. Yang ni memang I tak jumpa lagi face mask yang tak buatkan I tak ada jerawat. So far alhamdulillah tak ada jerawat walaupun I pakai lama. Sebab apa tahu doktor, saya nak berkata apa, saya banyak sangat face mask dekat rumah saya pakai, tapi bila sekali you dah pakai daripada Karangcraft Medicare ni, memang you akan tahu dia punya material dia tu soft. Sebab saya ada yang material kasar tu memang merobek muka saya ya, sakit ya. Lepas tu makeup tu kalau elok lah, memanglah makeup akan keluar juga. Kadang-kadang kita tak pakai face spray kat muka. So bila pakai dekat yang biasa, yang bukan Karangcraft ni, habis. Semua hilang di situ ya. Ini dia hilang lah sikit-sikit lah, tapi tak ada lah sampai rosak habis ataupun ada bekas-bekas yang macam tu ada bekas ya. Sebab dia soft, dia material yang dia pakai tu adalah soft. So kepada anda semua dah dengar dah, kami memang beronok-ronok di sini berkata dengan pemakaian pelitup muka ya doktor, kita semua suka. Jadi pada mereka yang nak dapat
dapatkan, cara dapatkan adalah mudah, di mana pemakaian ataupun pelitup muka atau face mask keluaran daripada Karangcraft Medicare ni anda boleh dapatkan di cawangan-cawangan KK-Mart yang berhampiran dengan rumah anda, ataupun kalau kata nak gunakan secara online, di kalian boleh dapatkan Shopee Karangcraft Mall Store ataupun pergi ke laman web mereka di karangcraftmall.com. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang menonton. Terima kasih setia bersama kami. Saya nak juga kita Dr. Siti Syazwani Fikri kami sedia untuk bersama membuat perkongsian bersama dengan kita hari ini, sangat-sangat bermanfaat kepada kita. Maka sudah kita punya program DNA Doktor dan anda, pada anda semua yang menonton, jangan lupa untuk share siri kita kali ini Doktor. Kalau Doktor belum subscribe, Doktor kena subscribe tau. Sinapas ya. Doktor subscribe kat mana? Doktor ada kat YouTube Doktor, ada kat Facebook, ada semua kita punya platform semua ada. Kat Instagram pun ada Doktor. Follow. Okey, pada anda like, follow dan juga subscribe ke semua platform Sinar Plus. Saya Juliana Ramli nak menutup tirai kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.